Bismillahirrahmanirrahim. As-sabiqun al-awwalun, orang-orang yang dahulu, yang awal-awal masuk Islam. Di sini disenaraikan sahabat-sahabat yang mula-mula masuk Islam, yang disebut as-sabiqun al-awwalun, mereka yang awal-awal masuk Islam, yang disebut dalam hadis mempunyai kelebihan-kelebihan lebih daripada sahabat-sahabat yang lain, sehingga Nabi kata secupuk yang mereka derma tak sama dengan emas sebesar bukit Uhud dibelanjakan oleh orang yang kemudian. Apabila Islamnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, maka cahaya Islam menembusi keluar rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lepas Abu Bakar masuk Islam, maka Islam keluar daripada rumah Nabi, disebarkan. Abu Bakar menyampaikan Islam pada rakannya yang rapat, di antaranya ialah kepada Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, yang mempunyai pertalian kasih sayang dengan Nabi dan akhirnya dijadikan menantunya. Abu Bakar jumpa Sayyidina Uthman, ajak Sayyidina Uthman masuk Islam. Sayyidina Uthman ni sahabat yang disayangi oleh Nabi, sehingga jadi menantu Nabi. Menantu Nabi. Dua orang anak Nabi, mati seorang, kahwin orang lain pula. Sayyidina Abu Bakar juga mengajak Zubair bin Al-Awwam. Lepas tu Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu anhu, Abdurrahman bin Auf, Talhah bin Ubaidullah, untuk mengisytiharkan Islam di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada Islam pula Abu Ubaidah Amir bin Jarrah, Abu Ubaidah Amir bin Jarrah, Abu Salamah Abdullah bin Abdul Asad, Al-Arqam bin Abil Arqam, Uthman bin Maz'un, dan kedua-dua saudaranya Qudamah bin Maz'un, dan Ubaidah bin Al-Haris, Abdullah bin Maz'un, Ubaidah bin Al-Haris bin Al-Muttalib, Sa'id bin Zaid bin Ammar bin Nufail, dan istrinya Fatimah bin Al-Khattab. Sa'id bin Ammar bin Nufail ini ayah pada Ammar bin Nufail. Ammar bin Nufail ini ialah seorang yang beriman kepada Allah, tak sembah berhala di masa jahiliah, tak minum arak, yang menunggu kelahiran Nabi akhir zaman. Sudah diketahuinya, dan dia mati belum Nabi zahir, dia mati. Tapi anak dia Zaid masuk Islam. Isteri daripada Zaid ialah Sa'id bin Zaid, Zaid bin Ammar. Zaid ini ialah disebut dengan ahli fiqh yang beriman. Sa'id bin Zaid. Isteri pada Sa'id Fatimah bin Al-Khattab, iaitu adik Sayyidina Umar bin Khattab. Masa ini Sayyidina Umar tak masuk Islam lagi. Mereka berjumpa Nabi secara bersembunyi. Begitu jugalah keadaannya, mereka mendirikan sembahyang dalam keadaan menusuk sembunyi, kerana sembahyang itu menjadi perkara yang amat penting dalam urusan agama. Sembahyang ini penting dalam urusan Islam. Ia menjadi salah satu rukun Islam dan menjadi tiang agama. Masa itu tak ada sembahyang 5 waktu lagi, bukan sembahyang 5 waktu. Sembahyang mengikut sunnah Nabi Ibrahim alaihi salam. Sembahyang pada masa itu bukanlah 5 waktu seperti sekarang, kerana masih belum diwajibkan. Menurut Al-Muzani rahimahullah, Al-Muzani, bukan Marni, itu salah aja tu. Al-Muzani, Muzainah salah aja. Al-Muzani. Kalau Mazni itu makna tak boleh. Ni tukang ngaji ni. Salah seorang ulama mazhab Syafi'i, sembahyang yang diwajibkan sebelum Isra ialah 2 kali, iaitu di waktu pagi dan waktu petang. Tiap-tiap satunya dikerjakan 2 rakaat.
Beliau berdalilkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wasabbih bihamdi rabbika bil ashi wal ibkar." Dan bertasbihlah seraya memuji Tuhanmu pada waktu petang dan pagi. Itu sembahyang di awal Islam. Di waktu pagi, yakni sebelum naik matahari, dan di waktu petang pula sebelum jatuh matahari. Begitu juga menurut riwayat Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, seperti dinyatakan oleh anak saudaranya Urwah bin Az-Zubair. Urwah bin Az-Zubair. Urwah ni ulama tabi'in. Ulama tabi'in yang tak sepak dengan Nabi. Anak saudara Siti Aisyah, belajar dengan Aisyah, alim. Itulah yang difardukan kepada mereka pada masa itu. Di samping mereka digalakkan sembahyang sunat, di mana Nabi disuruh supaya membayangkan, supaya membanyakkan sembahyang sunat. Hal ini dinyatakan oleh firman Allah Ta'ala, "Ya ayyuhal muzammil qumil layla illa qalila nisfahu aw yanqus minhu qalila aw zid alayhi warattilil qur'ana tartila inna sanulqi alayka qawlan thaqila inna nashi'atal layli hiya ashaddu wata'an wa aqwamu qila inna laka fil nahari sabhan tawila wadhkur isma rabbika wasbir isma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila Rabbul Masyriqi wal Maghribi la ilaha illahu fattakhidhu wakila." Maknanya, hai orang yang berselimu, yakni Nabi Muhammad SAW, bangunlah bersembahyang di malam hari kecuali sedikit daripadanya, 1/2 atau kurangkan sedikit daripadanya atau lebih daripadanya, dan bacalah Al-Quran itu dengan baik dan perhatian. Sesungguhnya aku akan menurunkan kepadamu perkataan yang berat. Sesungguhnya bangun di waktu malam adalah lebih baik, lebih berat. Menguatkan jiwa dan bacaan di waktu itu lebih khusyuk. Sesungguhnya kamu pada siang hari mempunyai urusan yang panjang. Sebutlah nama Tuhanmu ketika berdoa, memohon pertolongan, dan penuh ketakutan bergantung kepadanya. Dialah Tuhan Masyriq dan Maghrib, yakni timur dan barat. Tiada Tuhan malaikat dia, maka ambillah dia sebagai pelindung. Ayat-ayat ini diturunkan di Mekah, menunjukkan Allah Ta'ala suruh Nabi bersembahyang tahajud waktu malam. Sembahyang banyak waktu malam untuk menguatkan ruh, menguatkan jiwa. Dengan sembahyang itulah hubungan mereka dengan Tuhan mempunyai kekuatan roh yang memungkinkan mereka menghadap cabaran dan tekanan hebat terhadap iman mereka. Kerana kekuatan roh sangat hebat. Kalau kita sembahyang malam, tahajud, seorang diri antara kita dengan Allah Ta'ala, memikirkan kebesaran Allah. Disebutlah Imam Asy-Syatibi, boleh fikir kebesaran Allah Ta'ala, kita seorang dengan Tuhan saja, khusyuk, tak ada orang, maka kita akan rasa semua yang lain pada Allah kecil belaka. Kecil belaka. Menjadikan seseorang itu kuat di dalam perjuangan dia dalam menegakkan Islam. Fikir tentang syurga, janji oleh Allah Ta'ala, segala umpan-umpan yang orang nak umpan atas dunia ni kecil, habuk, yang sangat halus. Fikir pula tentang neraka, seksa Allah, tentang neraka pula, maka segala kesusahan dalam perjuangan menegakkan Islam kecil saja, menyebabkan jiwa yang sangat kuat untuk perjuangan menegakkan Islam. Para ulama menceritakan bahawa malaikat Jibril mengajar Nabi berwuduk sebagai suatu perkara yang wajib pada tiap-tiap sembahyang. Setuanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan sembahyang 5 waktu ketika berlakunya peristiwa Mi'raj. Sembahyang 5 waktu diwajibkan oleh Allah pada masa berlakunya Isra' dan Mi'raj. Wallahu a'lam.